Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama lagi pada kali ini untuk kita menyambung pelajaran kita, mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4 ini, yang kita masuk ke bahagian akhlak. Pelajaran 24 unit 2, iaitu di bawah tajuk Adab terhadap orang kurang upaya. Kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran, iaitu memahami dalil tuntutan beradab kepada orang kurang upaya. Yang kedua, mempelajari adab terhadap orang kurang upaya. Dan seterusnya, menjawab soalan kebat, menjawab soalan di bahagian deskripsi. Dalil tuntutan untuk beradab dengan orang kurang upaya ini diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita, memberitahu bahawa anna imra'atan kana fi aqliha syai'un faqalat ya Rasulullah inna li ilaika hajah. Faqala ya umma fulan unzuri ayyasakaki syi'ti hatta aqdiya laki hajataki. Fakhala ma'aha fi ba'di turuqi hatta faragat min hajatiha. Hadis ini diriwayatkan daripada Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik menyatakan bahawa seorang perempuan yang ada masalah pada fikirannya, pada akalnya, seorang yang mungkin ada sikit tak betul lah. Faqalat ya Rasulullah, lalu dia berkata, ya Rasulullah inna li ilaika hajah, sungguh aku ada hajat, aku ada keperluan denganmu ya Rasulullah. Faqal, lalu Rasulullah SAW bersabda, ya umma fulan, wahai ibu fulan, ni panggilan untuk perempuan ini. Unzuri, lihat apa yang kamu nak. Ayyasakaki syi'ti, apa yang kamu nak, sehingga aqdi laki hajatik, sehingga aku akan dapat memenuhi permintaanmu. Faqala ma'ha fi ba'di turuq, maknanya Rasulullah SAW pun pergi bersama-sama dengannya, dalam jalan bersama-sama dengannya, hatta faragat min hajatiha, sehinggalah Rasulullah memenuhi hajat atau keperluan perempuan tersebut. Ini merupakan satu dalil bagaimana Rasulullah SAW memenuhi hajat ataupun melayani walaupun orang itu merupakan orang yang kurang upaya. Baik, ini terjemahan dalam bentuk yang bertulis, boleh rujuk pada sini nanti dan terus kita pergi pada slide seterusnya. Dalam spektrum ilmu menyatakan bahawa maksud orang kurang upaya ialah seseorang yang tidak mempunyai keupayaan, tidak ada keupayaan untuk melibatkan diri secara efektif dalam masyarakat. Dia tak berupaya secara efektif dalam masyarakat dari segi fizikal, mental, intelek atau panca indera sejak lahir atau selepasnya. Kecacatan itu berlaku sama ada sejak lahir ataupun selepasnya, maknanya mungkin selepas dia dewasa berlaku kemalangan pada dirinya menjadikan dia orang yang kurang upaya. Adab terhadap orang kurang upaya yang pertama dari sudut ibadah, menyediakan kemudahan kepada mereka untuk melakukan ibadah dengan selesa. Adakan kemudahan untuk mereka. Kita sekarang ni pun kita dapat lihat di banyak tempat kerajaan menyediakan kemudahan untuk orang kurang upaya untuk keselesaan mereka, sama ada di kawasan-kawasan luar ataupun di kawasan-kawasan dalam bangunan, terdapat banyak kemudahan untuk orang kurang upaya. Yang kedua, membantu mereka dengan memberikan tunjuk ajar mengenai urusan ibadah. Kalaulah ibadat orang yang kurang upaya ini mereka tidak dapat lakukan sebagaimana orang yang sihat, orang yang dalam keadaan biasa, maka pastinya ibadat mereka itu ada kelainan. Mereka ini perlu dibimbing bagaimana untuk melakukan ibadat itu dengan cara yang terbaik yang mampu dia lakukan. Yang kedua, dari sudut emosi, memberikan layanan dengan penuh kasih sayang terhadap mereka. Tidak mengejek dan menghina mereka. Mengejek dan menghina ini sangat
kerap berlaku di kalangan remaja-remaja apabila mereka melihat kekurangan pada rakan-rakan mereka. Jadi elakkan perkara ini daripada berlaku. Yang ketiga, dari sudut fizikal, memastikan kemudahan asas yang disediakan untuk mereka tidak disalahgunakan. Pastikan kalau parking tempat letak kereta mereka, jangan ada yang tidak yang sihat pergi letakkan kereta di tempat tersebut sehingga menyusahkan mereka apabila mereka datang dan nak letakkan kenderaan dan terpaksa letakkan di tempat yang jauh dan terpaksa pula berjalan dalam keadaan fizikal mereka atau dalam keadaan tubuh badan mereka mempunyai masalah atau kita kategorikan mereka dalam kalangan orang kurang upaya. Seterusnya ialah menyediakan ruang dan memberikan peluang kepada mereka sesuai dengan keperluan mereka. Sediakan ruang. Mungkin dalam pekerjaan, ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin agak sesuai dengan mereka, maka berilah peluang kepada mereka kerana mereka juga perlu untuk meneruskan kehidupan dan perlukan kepada pekerjaan tersebut. Hikmah beradab kepada orang kurang upaya, iaitu menimbulkan rasa dihargai dalam diri orang kurang upaya kerana mendapat perhatian. Mereka dah rasa rendah diri, tetapi bila mana kita berikan, kita hargai mereka, maka mereka rasakan bahawa mereka juga mendapat perhatian daripada anggota masyarakat yang lain. Memupuk sifat kebersamaan terhadap semua golongan masyarakat agar perpaduan dapat diwujudkan. Memupuk sifat kebersamaan. Kita bukan nak bersama atau nak melayan atau kita nak bekerjasama dengan orang yang sempurna sahaja. Bahkan jika ada di kalangan anggota masyarakat yang agak kurang dari sudut tubuh badannya ataupun dari sudut panca inderanya, maka kita juga sudi untuk bekerjasama dengan mereka. Dengan itu, perpaduan akan dapat diwujudkan. Yang ketiga, melahirkan rasa syukur kerana diberikan mental dan fizikal yang sempurna. Bila mana kita melihat kepada orang kurang upaya, bahkan kita melihat kepada orang yang kurang bernasib baik daripada kita, maka ia pastinya akan mewujudkan rasa syukur. Allah SWT sempurnakan kita. Allah SWT berikan kepada kita mental yang sihat, mental yang baik. Jadikan fizikal kita fizikal yang sempurna. Maka dengan itu mudah-mudahan akan lahir rasa syukur kerana diberikan nikmat yang sebegini rupa baiknya, sedangkan ada di kalangan anggota masyarakat kita yang tidak bernasib baik. Soalan kebat. Kita lihat ni ada suasana lift rosak dan orang dan pihak bomba terpaksa untuk usung turun orang yang kurang upaya ini. Maka ini pastinya akan menyusahkan, susahkan banyak pihak. Jadi mengapakah situasi di atas berlaku? Bincangkan. Okey, jawapan yang Ustaz sediakan ialah sikap tidak bertanggungjawab sebahagian anggota masyarakat. Benda ni berlaku kenapa? Kerana sikap tidak bertanggungjawab sebahagian anggota masyarakat. Kerana kurang kesedaran agama dan moral. Agama kurang, moral pun kurang. Kalau orang tu tak ada agama tapi dia ada moral yang tinggi, pasti dia tidak akan bertindak merosakkan harta benda awam. Kesannya akan menyusahkan diri sendiri dan masyarakat. Kesimpulannya, kita hendaklah menjaga harta benda awam dengan baik agar kemudahan dapat dinikmati bersama. Okay, sekali lagi Ustaz bacakan. Sikap tidak bertanggungjawab sebahagian anggota masyarakat kerana kurang kesedaran agama dan moral. Kesannya akan menyusahkan diri sendiri dan masyarakat. Kesimpulannya, kita hendaklah menjaga harta benda awam dengan baik agar kemudahan dapat dinikmati bersama. Kita dah sampai kepada penghujung. Sila klik link di bahagian bawah. Di bahagian bawah video untuk menjawab soalan. Mudah-mudahan kefahaman kamu semua tentang tajuk ini akan mantap. Dan Ustaz sudahi dulu dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.